Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membincangkan tentang topik syarikat Maxis. Sebelum itu saya nak membincangkan berkaitan pengenalan. Okey, jaringan telekomunikasi di Malaysia kini telah memasuki 2 abad dan berkembang menjadi syarikat besar seperti Celcom, U-Mobile, Maxis dan sebagainya. Pelbagai rangkaian dari segi dan pelbagai perkembangan dari segi inovasi dan rangkaian telah dihasilkan dalam industri telekomunikasi. Pada awal 1990-an, sektor ini dikuasai oleh Telekom Malaysia Berhad. Perkhidmatan telekomunikasi mudah alih diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 dengan memperkenalkan sistem mudah alih menggunakan teknologi analog Nordia MNP 450 dengan pemasaran 5 bursa telefon bimbit dan ribuan stesen pengkalan radio. Pada Mac 2002, inisiatif jalur lebar negara dan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi HSBB telah mengumumkan 4 inisiatif dalam inisiatif jalur lebar negara untuk mentransformasikan Malaysia daripada negara berpendapatan sederhana kepada negara maju. Langkah ini bertujuan untuk menjadikan Malaysia negara maju pada abad 21. Okey, saya ceritakan sikit pasal Maxis. Maxis Communication Berhad didaftarkan sebagai Maxis Berhad merupakan pengendali perkhidmatan telefon bimbit di Malaysia. Selain pada syarikat Telekom, Digi, U-Mobile, syarikat ini memiliki 8 juta pelanggan pada tahun 2006 sahaja, di mana di awal pertumbuhannya lah. Maxis mengendalikan talian 012, 017 dan 014. Maxis merupakan penyedia penyelesaian tertumpu terkemuka di Malaysia yang menggunakan pelbagai perkhidmatan digital berkualiti tinggi merangkumi suara dan data. Di era pendigitalan kini, Maxis juga telah mengubah cara berkomunikasi dengan mengakses perkhidmatan seperti perdagangan, perbankan dan hiburan. Di Maxis juga, mereka telah menginovasikan produk dan perkhidmatan mereka dengan memantapkan tawaran mudah alih terkemuka. Maxis bukan sahaja berinovasi untuk memastikan produk mereka dapat diterima, namun mereka komited untuk menyampaikan pengalaman terbaik kepada pelanggan mereka. Maxis percaya dengan buka kunci potensi penuh sambungan tetap dalam perusahaan, perniagaan mereka akan lebih berkembang pada masa akan datang. Brand purpose Maxis adalah Maxis wujud untuk mengumpulkan teknologi, membantu orang ramai dalam perniagaan dan memastikan negara berada di hadapan dalam era dunia yang sentiasa berubah. Visi Maxis adalah menyediakan rangkaian telekomunikasi terkemuka di Malaysia. Apa yang ditawarkan oleh Maxis adalah pengalaman peribadi yang tiada tandingan, kesambungan perkhidmatan dan penyelesaian yang mendahulukan orang ramai daripada teknologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Nuzarina binti Zain, nombor metrik 289383. Di sini saya ingin membentangkan tentang produk dan servis yang ditawarkan oleh syarikat Maxis kepada para pelanggannya. Salah satunya ialah jalur lebar berkelajuan tinggi untuk pengguna rumah dan perniagaan yang boleh dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu jalur lebar jenis berwayar dan tidak berwayar. Jalur lebar berwayar sesuai untuk pengguna di rumah dan jalur lebar tanpa wayar adalah untuk pengguna yang sentiasa bergerak. Jalur lebar tanpa wayar juga boleh diklasifikasikan kepada pelbagai pakej dengan kuota volume data yang berbeza, iaitu 1.5GB, 3GB, 6GB dan 12GB. Selain itu juga, Maxis juga turut menawarkan pelbagai plan untuk para pelanggannya. Contoh, produk yang ditawarkan Maxis adalah seperti Prabayar Hotlink tanpa had, plan pasca bayar hotlink dengan fiber, plan pasca bayar hotlink dengan peranti, plan pasca bayar dan Maxis Home 4G Wi-Fi. Maxis turut menawarkan kedai dalam talian dan Maxis TV kepada pelanggannya untuk memuat turun muzik, filem, permainan, kertas dinding,
iaitu wallpaper dan nada dering dengan tema terkini yang hangat di pasaran. Ia turut memperkenalkan Maxis TV yang menjadi laman penstriman dengan pelbagai filem dan drama terbaik sama ada tempatan maupun antarabangsa. Akses ke alat dan pembelajaran secara digital yang diperkenalkan melalui program komuniti oleh Maxis sejak tahun 2017, terutamanya menerusi iKelas secara percuma, inisiatif pembelajaran digital selepas waktu persekolahan untuk para pelajar di luar bandar dari tahun 6 sehingga ke tingkatan 5 yang berfokus kepada sains, matematik dan bahasa Inggeris melalui kombinasi tutorial oleh guru yang berpengalaman berpembelajaran secara berkumpulan, pertandingan serta akses kepada kandungan digital melalui portal iKelas yang dijalankan secara langsung. Selain itu, ia turut menyediakan aplikasi dengan pengalaman suara terbaik untuk pengguna iOS. Rangkaian syarikat melalui kerjasama Apple dan Cisco ini yang rangkaian peristiwa dengan definisi pertama diprogramkan di Malaysia dengan digitalisasi perniagaan. Selain itu, ia juga turut menyediakan perkhidmatan Internet of Things IoT terkemuka telefon kepada perniagaan. Penyelesaian IoT yang terbaik dan kelas kepada perusahaan bagi meningkatkan kecekapan operasi, mengoptimumkan kos, mewujudkan nilai yang lebih dan akhirnya memberikan pengalaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairi bin Ahmad, nombor matrik 289334 akan membentangkan tentang pesaing-pesaing utama syarikat Maxis Pilihan Berhad. Walaupun kita lihat terdapat pelbagai syarikat telco yang wujud seperti Telekom Malaysia, Maxis TG, Celcom, Liu Mobile dan sebagainya, apa yang saya boleh simpulkan di sini sebenarnya syarikat-syarikat ini bukanlah pesaing yang kita katakan dapat menjatuhkan antara satu yang lain. Namun begitu, mereka ini sebenarnya lebih kepada pasar oligopoli, di mana mereka ini membantu antara satu sama lain, lengkap melengkapi. Contohnya adalah jika Maxis menawarkan perkhidmatan data dengan harga yang murah tetapi panggilan dengan harga yang tinggi. Jadi satu syarikat lagi dia akan offer harga data yang tinggi dan juga panggilan yang murah. Jadi pengguna di sini akan membuat penilaian. Dia akan mendapat salah satu kelebihan, sama ada data yang murah ataupun panggilan yang murah. Jadi pengguna akan membuat penilaian di situ, ya. Baik, seterusnya kita akan lihat trend-trend dan isu-isu utama terkini mengenai syarikat Maxis. Yang pertama sekali, syarikat telco. Semua syarikat telco mahu kerajaan wujudkan syarikat 5G. Yang kedua, walaupun telah wujud Digital Nasional Berhad DNB yang mengawal selia penggunaan 5G ini, pembangunan 5G ini, tetapi syarikat-syarikat telco ini nampak peluang dan inginkan kerajaan wujudkan satu lagi syarikat bagi mengawal selia 5G ini. Dan ini dapat memberikan kelebihan dan juga mungkin dengan wujudnya syarikat yang kedua ini secara tidak langsung mempercepatkan lagi proses 5G ini. Dan seterusnya, yang kedua, Maxis lancar aplikasi iKelas, lebih 3,000 kandungan pembelajaran ringkas. Ini sebenarnya mendukung cita-cita kerajaan dalam pendidikan, di mana Maxis telah lancar aplikasi iKelas yang membantu para pelajar untuk mengakses segala maklumat-maklumat pendidikan dan mendapatkan mudah mendapatkan rujukan-rujukan ataupun berkaitan dengan pembelajaran mereka. Dan yang ketiga, jualan terbesar Maxis kembali dengan rangkaian peranti terluas. Walaupun syarikat-syarikat lain juga menawarkan pakej peranti. Jadi secara tidak langsung ini pengguna dapat manfaat, produk penggunaan telekomunikasi dapat, dan juga servis perkhidmatan talian pun dapat. Dan seterusnya, yang keempat, anak syarikat Maxis terbit 3 sukuk murabahah bernilai 1.1 bilion. Ini menunjukkan hebahan ini memberikan peluang dan penilaian kepada pelabur-pelabur untuk melabur di dalam
syarikat Maxis ini, yang seperti mana kita tahu Maxis merupakan antara 30 syarikat yang tersenarai dalam Bursa Malaysia. Jadi ini berita ini akan memberikan satu penilaian kepada pelabur untuk terus melabur dengan Maxis. Baik, kita akan terus kepada analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman syarikat Maxis sendiri. Jadi kita masih lagi menggunakan kaedah SWOT, di mana menurut Freddy, analisis SWOT adalah satu proses mengenal pasti faktor luaran dan faktor dalaman yang mempengaruhi sesuatu tindakan dan pelaksanaan dan sesuatu strategi yang akan dilakukan oleh sesebuah organisasi untuk mencapai matlamat, visi, misi dan organisasi. Jadi kita lihat dulu peluang dan ancaman syarikat, ya. Kekuatan syarikat Maxis. Baik. Syarikat Maxis yang pertama, dia telah meningkatkan kecekapan operasi membantu meluaskan pulangan, di mana syarikat Maxis telah membuka cawangan-cawangan dia supaya dia lebih dekat dengan pengguna. Bila pengguna ada masalah, mudah untuk rujuk ke syarikat-syarikat dia yang terdekat. Bila pengguna mudah, tentunya menjadi pilihan kepada pengguna. Seperti yang saya katakan tadi, Maxis tersenarai dalam syarikat 30 tertinggi, top 13 syarikat yang tersenarai dalam Bursa Saham Malaysia. Jadi ini memudahkan Maxis untuk mendapatkan suntikan dana dalam melaksanakan perancangan dia, ya. Seterusnya yang kita ada peringkatan strategik dan perkongsian membantu menguasai pasaran baru. Seperti mana yang kita tahu, Maxis telah umumkan peringkatan strategiknya dengan Malaysia Airlines, Malaysia Airports, bagi mewujudkan lapangan terbang pintar. Jadi ini secara tak langsung meluaskan lagi pasaran Maxis. Dan seterusnya kalau kita lihat ni pengambil-alihan MyKris Asia. Ini merupakan peluang baru kepada Maxis, mana merupakan membolehkan syarikat Maxis berupaya menyediakan perkhidmatan 5G tersendiri. Sebab itulah syarikat telco ni mohon nak buat syarikat asing bagi pengendalian 5G ni. Dan seterusnya adalah strategi dalaman yang kuat membantu untuk mempunyai pertumbuhan yang konsisten. Apabila syarikat Maxis ini mengalami satu mimpi buruk, kita katakan mimpi buruk lah, sebab dia punya orang kuat dia telah letak jawatan. Jadi Maxis telah kehilangan permata. Seterusnya apa yang mereka buat, mereka rombak balik dia punya struktur organisasi dia. Seorang keluar, dia ganti lagi 4-5 orang untuk bagi kejap ataupun mantapkan dia punya segmen rantaian bahagian teknologi maklumat dia. Jadi seterusnya dia, seperti mana kita tahu, Maxis ini mempunyai hampir lebih kurang 15 juta pelanggan di seluruh Asia Pasifik. Jadi kita tahu penggunaan Maxis ini, kebiasaannya sebelum ini pengguna Maxis adalah orang bisnes, orang yang menjalankan perniagaan. Sebab Maxis ini dia punya segmen dia tertumpu kepada para peniaga. Dan kita lihat pula pada kelemahan syarikat Maxis, di mana Maxis sebelum ini dia mengalami kemerosotan perolehan. Walaupun kita lihat sebenarnya apa yang diwawarkan selalu berita perolehan sukuk yang perolehan yang terbaik, tetapi bila kita buat satu graf daripada tempoh 10 tahun, kita dapati terdapat pengurangan ataupun pengerosotan perolehan. Mereka yang terlibat dalam membeli saham ataupun share Maxis sudah pasti sekarang ini 50-50 untuk membuat keputusan. Dan sebenarnya tiada isyarat di setengah kawasan luar bandar dan tiada liputan internet. Macam saya katakan tadi, mereka ini sebenarnya saling bantu-membantu antara syarikat telco. Walaupun Maxis terdapat kekurangan isyarat di luar bandar dan menumpukan di kawasan bandar saja sebab dia tumpu kepada usahawan. Jadi syarikat pengguna ataupun pengguna yang berada di luar bandar akan membuat keputusan mengambil syarikat telco yang lain. Nampak tak? Mereka saling bantu dan membantu. Dan Maxis sebenarnya ada harga sedikit tinggi berbanding dengan company yang lain. Dia ada cas tersembunyi, dan Maxis merupakan penerima compound paling tinggi. Ini yang ramai tidak tahu. Maxis telah di compound kerana terdapat kesalahan yang telah dilakukan, di mana Maxis telah disabitkan kesalahan dalam pengawalan nombor, di mana
mereka tidak mematuhi standard pemilikan dan pendaftaran nombor pada pengguna. Baik, kita tengok lihat peluang yang akan dihadapi oleh syarikat Maxis, peluang mereka ya. Pertama sekali, dia mendukung cita-cita ekonomi digital negara dan dengan memperkasakan PKS. Jadi apabila apa jua kita buat selari dengan sasaranan kerajaan, semestinya mereka ini akan menonjol, dan kerajaan juga akan cuba membantu mereka dalam mempromosikan perkhidmatan mereka. Dan seterusnya adalah mengembirakan pelanggan dengan tawaran konvergen yang bernilai tambah. Jadi seperti kita, apabila kita langgan, kita nak dapatkan sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita. Jadi dengan memberikan manfaat kepada pengguna, semestinya dapat mengembirakan pelanggan mereka, seterusnya mengekalkan pelanggan mereka dalam penggunaan syarikat Maxis. Dan yang ketiga adalah memperkukuhkan kepimpinannya dalam pasaran penyelesaian perusahaan. Masih lagi teringin, masih lagi berusaha untuk mengekalkan lead ataupun ketua dalam segmen ataupun dalam syarikat telco ni. So, yang perkongsian strategik untuk menyediakan inovasi 5G terbaik. Macam kita katakan tadi, dia ada menjalankan perikatan strategik dengan Malaysia Airlines bagi melaksanakan lapangan terbang pintar, ya. Dan yang akhir sekali adalah memperkukuhkan asas penggunaan digital seluruh negara. Apakah ancaman kepada syarikat Maxis ni? Semestinya company-company yang wujud adalah pesaing lah. Bila wujud pesaing baru, jadi dia merupakan satu ancaman. Walaupun kita katakan tadi mereka lebih kepada oligopoli, tetapi Maxis tak boleh berdiam diri. Dia kena sentiasa bergerak, merancang setiap perubahan yang terbaru. Mungkin mereka ini tidak mahu menjadi syarikat yang ketinggalan dan tidak dapat memberikan manfaat kepada pengguna mereka. Seperti yang kita tahu, kelembapan ekonomi global dalam masa pandemik ini memberi kesan sedikit kepada syarikat Maxis. Bukan kepada syarikat Maxis, kepada semua syarikat terkesan dengan kelembapan ekonomi global. Jadi namun begitu, maintenance ataupun kita kata kestabilan dalam mempromosikan, kestabilan dalam melancarkan ataupun mengekalkan syarikat itu adalah penting. Dan akhir sekali adalah perubahan teknologi pesat yang memerlukan infusi, yang memerlukan suntikan modal. Jadi Maxis ni memang dah rancang untuk pembangunan syarikat, tetapi modal adalah isu utama. Inilah yang penting. Apabila Maxis berada dalam saham, pasaran saham, mereka perlukan suntikan dana. Jadi kita lihat pula hala tuju dan masa depan syarikat. Seperti mana kita lihat komen oleh CEO Maxis, mereka sentiasa akan memberikan perkhidmatan yang terbaik dan ingin menerajui ataupun ingin lead segmen ataupun pasaran telco ini dengan memberikan perkhidmatan yang membantu pengguna dan memudahkan pengguna. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Terdapat beberapa strategi-strategi yang sesuai yang boleh digunakan oleh syarikat ini untuk memperkukuhkan lagi masa hadapan syarikat mereka. Antara strateginya ialah sentiasa meluaskan rangkaian internet ke seluruh kawasan, terutamanya di kawasan pedalaman atau luar bandar, dengan sentiasa menaik taraf rangkaian internet yang disediakan. Seterusnya, memantau prestasi capaian internet di setiap kawasan pedalaman dengan melakukannya secara berkala. Kita juga boleh menjadi salah satu syarikat yang menguasai pasaran dalam penjualan prabaya jika mereka sentiasa menggalakkan pengguna untuk melakukan migrasi dari prepaid ke postpaid. Dengan itu, mereka akan menjadi antara syarikat peneraju utama dalam talian yang menyediakan perkhidmatan pascabaya yang terbesar di Malaysia. Mereka juga boleh mengetengahkan pelan pascabaya yang dihaskan untuk kegunaan pelajar. Hal ini demikian kerana pelajar sangat memerlukan internet yang secukupnya bagi menjalani sesi pembelajaran mereka serta menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru mereka dengan tepat waktunya. Bagi memperkukuhkan lagi kedudukan syarikat mereka perlu memperluaskan lagi penggunaan rangkaian fiber
supaya mampu menampung jumlah pengguna yang berskala besar. Hal ini demikian kerana penggunaan fiber optik dapat memberi capaian internet yang lebih pantas berbanding rangkaian yang sedia ada. Kerana rangkaian yang biasa hanya bergantung dengan jarak pencawang. Fiber optik juga mampu mencapai kelajuan sehingga 43 terabytes per second. Oleh itu, mereka perlu menawarkan perkhidmatan pemasangan fiber optik kepada pengguna-pengguna rangkaian internet dengan menyediakan pakej-pakej yang menarik yang dihaskan untuk pemasangan fiber optik. Fiber optik dapat memberikan kemudahan kepada pengguna untuk melayari internet dengan kadar kelajuan yang tinggi sekaligus dapat menjimatkan masa pengguna. Apabila mereka telah memperluaskan penggunaan rangkaian fiber dan pasca prabayar, mereka juga perlu menambahkan bilangan cawangan pusat servis di serata lokasi. Hal ini demikian kerana ia dapat memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan di kebanyakan lokasi. Seterusnya, memastikan para pekerja adalah yang terlatih dan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Mereka juga perlu mempraktikkan teknik komunikasi yang betul untuk menyampaikan promosi-promosi yang tersedia dengan lebih berkesan. Akhir sekali, mereka perlu melancarkan bonus dan ganjaran yang menarik yang dikhususkan untuk pengguna prabayar dengan membenarkan pengguna perkhidmatan prabayar mengakses kepada kebanyakan tawaran yang menarik serta menyediakan pelbagai bentuk diskaun di dalam aplikasi yang dihaskan untuk penggunaan para pelanggan. Seterusnya, mereka boleh menyediakan lebih banyak jenis kupon diskaun yang lebih kepada kegunaan pelajar lah kerana pelajar banyak menggunakan internet untuk memastikan pembelajaran mereka berjalan dengan lancar. Oleh kerana pelajar banyak menggunakan internet untuk keperluan harian mereka, jadi syarikat ini perlulah memfokuskan ganjaran menarik yang mereka tawarkan kepada pelajar, berfokuskan untuk pelajar. Saya Muhammad Nizam bin Mat Yusof, nombor matrik 289339. Baiklah, sebagai penutup, secara umumnya hubungan media yang kuat boleh meningkatkan lagi kesedaran tentang jenama syarikat telekomunikasi, memperkuatkan kredibiliti profesional dan menyediakan sumber yang tidak ternilai untuk pengurusan krisis yang berjaya. Selain itu, dapat meningkatkan lagi kesedaran umum terhadap imej, kemampuan syarikat telekomunikasi dan kelebihan produk-produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Maxis terutamanya. Syarikat telekomunikasi Maxis telah memberikan satu kejayaan kepada perkhidmatan telekomunikasi kerana perkhidmatan ini mempunyai pasaran yang luas dan membawa keuntungan. Selain itu juga, perkhidmatan Maxis ini telah memberi ruang kepada pengguna untuk berinteraksi di antara satu sama lain dan pengaksesan maklumat yang lebih pantas memudahkan lagi komunikasi dan juga memberi satu persaingan yang hebat di antara syarikat-syarikat telekomunikasi yang lain dalam memajukan perkhidmatan teknologi mereka. Perkhidmatan ini juga mampu berkembang dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara ini kerana perkhidmatan ini mampu membawa keuntungan kepada syarikat teknologi. Sekian. Terima kasih.